Hai, Assalamualaikum. Saya Nasrul Sazri. Saya daripada Prudential BSN Takaful. Saya one of the member daripada YEG Group. So, hari ni saya nak bersembang sikit pasal mengenai satu plan Takaful yang dah lama ada dalam Takaful tapi kurang dikenali. Sekarang ni baru kiranya plan ni baru nak up, baru nak dikenali dan baru nak diberi kesedaran kepada semua orang. Jadi plan ni bernama Hibah Takaful. So, apa itu hibah? Hibah ni bermaksud hadiah. Dan hibah takaful ni juga adalah satu plan pengganti gaji sekiranya berlaku kematian kepada kita. Hibah ni boleh diberi kepada waris kita, contohnya kepada anak dan isteri kita. Jadi benda ni akan memudahkan waris kita untuk meneruskan kehidupan dengan menangguh segala beban dan komitmen yang kita tinggalkan. Kerana bila kita meninggal dunia, bukan setakat kita pergi sahaja kosong, tapi kita pergi dan tinggalkan mereka dengan pelbagai bebanan. Sebagai contoh hutang, komitmen kita, pelbagai bil-bil lagi. So semua tu perlu ditanggung oleh isteri kita. So hibah takaful ni sekurang-kurangnya dapat membantu sedikit meringankan beban isteri dan waris kita untuk meneruskan kehidupan tanpa kita. So video ni saya akan buat satu short dan simple presentation. Harap mudah faham. Kalau kurang faham boleh direct tekan link di bawah, terus direct WhatsApp saya dan ke website saya. So kalau yang berminat boleh tanya lebih lanjut kepada saya. Sebab plan ni pun tak berapa mahal, harga dia boleh katakan murah dan sangat-sangat berbaloi. Jadi jom tengok saya buat satu presentation. Harap bermanfaat dan enjoy. Okay, jom kita mulakan presentation kita. Okay, so sebelum tu saya disclaimer dulu. Saya akan bagi tahu bukan setakat pasal hibah, mengenai hibah. Saya akan masukkan juga sikit-sikit mengenai kepentingan memiliki takaful. So jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so apabila seseorang tu sudah meninggal dunia, okay, so harta dia semua akan di-frozen. Di-frozen oleh mana? Oleh sistem faraid. So dalam sebagai seorang Muslim, faraid ni wajib. So tak nak lari lah, tak ada jalan pintas ke jalan tikus, semua tak ada. So faraid dia akan bekukan apa? First, dia akan bekukan akaun bank. Kemudian dia antaranya dia akan bekukan kedai SP. Kemudian kalau ada ASB jika ada, dan sebagainya lah. Ada banyak lagi ni atas nama kita. Contohnya tabung haji ke, kita ada buat saham apa-apa ke. So semuanya akan di-frozen lah. So kenapa dia frozen dan apa flow faraid? Apa tujuan dia frozen? Okay, tujuan dia frozen adalah first untuk bayar kita punya tax. Sebagai contoh yang paling tinggi adalah income tax. Walaupun kita tak pernah bayar income tax, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tak terlepas pandang declare calculation income tax kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita kena bayar, tapi kita lupa ataupun kita tak ada terlalu fokus untuk bayar. Kadang-kadang calculation income tax kita salah. Selain income tax, pelbagai tax lain pun akan dikira. Okay, selain tax, dia akan pergi kepada creditor. Creditor ni apa? Okay, jika seseorang tu membuat bisnes, contohnya dia ada bisnes kedai ke apa, creditor ni berguna untuk macam dia ambil macam lebih kurang supplier lah. So dia akan ambil supplier. So masa kita buat bisnes, kita akan ambil sedikit demi sedikit dan kita akan bayar apabila hujung bulan kita ada untung, kita akan buat agen untuk membayarnya. Tapi bila kita meninggal dunia, kadang-kadang kreditor akan minta lansam kita punya keuntungan. Sebab dia pun nak untung juga. So kita tak ada duit time untuk bayar banyak. So dia akan potong daripada sistem faraid juga. Dia akan tolong bayar juga. Okay, so selepas tu dia akan pergi pada loan. Okay, loan ni apa? Bukan monthly tau. Tapi loan ni adalah interest. Interest deposit, interest kita, interest dan loan. Monthly loan kita kena keep going bayar juga. Interest ni ada option lah, antara kita bayar monthly ataupun kita kena bayar langsung macam ni lah. Okay, so selepas loan adalah Baitumal. So sebagai seorang Islam, Baitumal ni wajib bayar. Dia ikut berapa persen daripada harta kita lah. Kalau kita ada 5 juta, 10 juta, dia akan tolak lah berapa persen daripada situ. Last kali baru family. So kalau tengok sini berapa langkah nak ke family. So selepas dibekukan sampai ke family, ambil masa lebih kurang 5 tahun ke atas jika tiada wasiat. Jika ada wasiat, dia ambil masa 2 tahun paling minimum ataupun ke atas.
So paling minimum 2 tahun ni, paling minimum 5 tahun. Lebih kurang macam tu lah, tengok pada aset lah. Saya tak boleh jamin lah sebab dia apa-apa tengok pada aset kita. Okay, so ini adalah flow hibah. Okay, kadang-kadang orang tanya, kenapa duduk SP kena berguru juga? Padahal isteri saya penama, isteri adalah seorang penama, bukan penerima. So selepas tolak flow hibah ni, dia akan tetap pergi pada PWSP, pergi pada penama isteri sebagai pengagih kewangan. Itu sahaja. Okay, so jom kita tengok apa file law kemudian. Okay, first adalah, okay, so yang pertama adalah pengagihan faraid. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. So saya saja review lah. So untuk pengagihan faraid, jika suami meninggal dunia, 1/8 akan pergi pada isteri dan 1/6 akan pergi pada mak atau ayah atau adik-beradik. Contohnya kalau suami meninggal lah, pergi pada mak mentua kita lah contohnya. Okay, so 1/2 akan pergi pada anak perempuan dan 2/1 akan pergi pada anak lelaki. So kalau katakan kita meninggal dunia, masa tu anak tak cukup 18 tahun lagi, tak cukup umur lagi, adakah dia akan dapat? Taklah, semestinya tak. So bila anak tak cukup umur, yang paling berkuasa adalah mak ayah. Kalau tak ada mak ayah, mungkin adik-beradik. Okay, so ini adalah pengagihan faraid selepas ditolak daripada flow yang saya tunjuk tadi. Okay, so masalah kedua adalah, okay, saya akan lukis sebuah rumah. Okay, bayangkan semasa suami hidup kita lah, ada isteri dan anak-anak. Katakan bila suami meninggal, rumah ni kalau tak dua nama, contohnya nama suami dan nama isteri, bila suami meninggal 50% akan ikut kepada 1/6. So 50% ni akan jadi jatuh kepada mak ayah. Sebab 1/6 kan akan jadi kepada mak ayah ataupun adik-beradik. Okay, dan 50% lagi akan menjadi kepada isteri. So kalau katakan mak ayah kata dia nak jual, dia kata dia nak jual, so isteri kalau kata tak nak jual, macam mana? Akan masuk mahkamah lah, selesaikan antara lelong rumah atau apa. Sebab isteri tak ada hak sangat. Tapi kalau isteri kata isteri nak rumah ni whole, isteri boleh bayar balik berapa separuh harga rumah kepada mak ayah suami, dan isteri dapat rumah lah. Tapi mana dapat duit, betul? So bila kita boleh hibah, at least so isteri boleh dapat duit tu untuk bayar balik kepada mak ayah suami untuk dapat balik rumah tu. Budak macam mana anak dengan isteri nak duduk, betul? Okay, itu yang pertama, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, saya akan lukis sebuah rumah. Okay, saya akan lukis sebuah rumah. Kita ada isteri, kita ada anak. So bila suami meninggal dunia, bukan suami pergi meninggal saja tau, dia akan pergi membawa semua pendapatan keluarga. Contohnya pembayaran rumah, pembayaran kereta, duit makan, duit pembelajaran anak, semua akan hilang. So apa guna hibah di sini? So hibah boleh jadi satu tiang untuk membantu isteri menggantikan suami dalam menanggung semua komitmen yang ada. Itu kelebihan hibah. So selain daripada dia menggantikan pembayaran rumah apa semua, dia adalah satu tanggungjawab suami. Sebab bila kita hidup, kita dah bagi segala-galanya yang terbaik untuk isteri kita. Contohnya kereta, rumah semua. Tapi bila kita meninggal dunia, kita bertinggalkan beban. Kenapa? Rumah yang kita beli tu, dia terpaksa tanggung. Rosak apa semua, anak belajar semua dia kena tanggung, monthly kereta semua dia kena tanggung. So kadang-kadang sampai isteri lepas suami meninggal terpaksa jual rumah, jual kereta. Anak daripada naik kereta terpaksa naik motor, naik bas. Sebab apa? Kehidupan mereka berubah 360 darjah. So hibah ni boleh bantu untuk menjadi tiang rumah supaya tak roboh lah. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Kenapa suami perlukan hibah? Sebab suami dia bertanggungjawab besar ke atas keluarga. Kenapa kita berkeluarga kalau tak bertanggungjawab, betul? So sekurang-kurangnya bila kita tak berhutang banyak ke, tak berkomitmen tinggi ke, duit makan isteri dan anak-anak kita terjamin. Sekurang-kurangnya terjamin untuk 5 bulan ke, setahun ke, at least tinggalkan untuk isi rumah ni terjamin dilindungi. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, saya akan masuk sikit insurans lah. Okey, saya buat lagi satu rumah. Asyik rumah je kan. Okey, so kalau katakan kita tak meninggal dunia, lah, kita sakit, okay, kita sakit. Kalau kata sakit hospital, kalau katakan kita tak mampu beli medical card, kita ada hibah. Dalam hibah, bukan setakat hibah saja, kita ada TPD.
TPD tu apa? TPD tu kecacatan kekal. Maksudnya hilang anggota badan, tak boleh bekerja. Ataupun kita beli CI sekali, pampasan CI. Kalau katakan suami hospital tanggungjawab government, okey tak mampu nak beli medical card, beli hibah saja. So ada TPD, katakan suami kemalangan ke apa-apa ke, kehilangan 2 anggota badan, suami kena tanggung juga dia punya kos. Pembajak rumah semua kena bayar. Kalau katakan suami meninggal, mungkin ada orang beli MRTA. Tapi MRTA pun kita tengok ada yang MRTA untuk kebakaran, ada yang MRTA untuk pecah rumah, ada untuk kematian. So kita tengok balik polisi masing-masing. Sebab sekarang ada yang MRTA. Tapi MRTA ada orang beli untuk meninggal saja. So kalau kata suami tak meninggal lagi tapi kena TPD, macam mana settle tu? Macam nak bayar rumah semua. So dia boleh juga cover kat sini, cover tiang rumah, bantu tiang rumah. So saya prefer siapa yang tak mampu beli medical, belilah hibah. Kenapa? Tak ada medical, hospital government ada pilihan lah. Okay, kena CI, hospital government ada, boleh tolong. Tapi kena TPD, kena hibah, kematian, at least hibah ada untuk bantu. Kalau katakan beli, tak mampu beli medical, sebab medical sekarang pun mahal, saya faham. Beli insurans bukannya untuk kita pressure diri kita, tapi untuk bantu kita. Kadang-kadang insurans terlalu mahal, saya faham. Tetapi tak mampu beli medical, belilah hibah. Sebab sekarang hibah terlalu murah, RM50 pun boleh dapat. RM50 pun boleh dapat, tapi dengan termenuhi syarat lah. Ada ikat pampasan. Kalau nak pampasan tinggi, harga tinggi lah, mustahil. RM50 dapat pampasan sejuta, mustahil. Kita beli apa-apa pun ikat nilai lah. Kalau kita beli iPhone takkan nak bagi RM50, betul? So ikat pada pampasan, ada termenuhi syarat lah, ikat umur semua. Tapi hibah tak mahal, hibah sis tak mahal. So kalau tak mampu beli medical card ataupun ada masalah kewangan, jangan risau, beli yang rendah, at least ada. Macam beli hibah tak sampai 100, tak sampai 200, nak lagi tinggi ada kemampuan beli lebih sikit. Sebab bila kita sakit, tak ada medical card, tak apa, kita tak pening kepala. Sebab apa? Kita masih ada hospital government boleh membantu. Kena CI, critical illness, kita ada hospital government boleh bantu. Tapi bila berlaku kematian, bila kena TPD, siapa nak bantu? Rumah kena bayar, makan minum anak kena bayar, takkan nak gabung bayar juga. So bila kita meninggal dunia, hibah boleh bantu anak dengan isteri makan, pembelanjaan dia orang, monthly commitment. Kalau katakan tak kematian, berlaku TPD, at least suami kos rawatan dia terjamin. Kos kehilangan gaji dia terjamin. Ada juga duit nak makan, nak tanggung suami sakit semua. Tu keperluan hibah. Sebab hibah, dalam plan hibah ada TPD, wajib ambil, memang ada basic. Tapi CI dengan medical card adalah rider. So boleh pilih. Tak mampu ambil medical card, tak mampu ambil CI, ambil hibah. Hibah sangat-sangat penting, percaya cakap saya. Sebab apa? Hibah, kalau meninggal kita tak tolong siapa. Sakit pergi government, lagi baik. So ini saja penerangan saya. Okay, so kepada siapa yang berminat nak lebih tahu lebih lanjut pasal hibah, boleh terus direct, tekan link di bawah, akan terus ke website saya, terus ke Facebook saya, terus ke WhatsApp saya. Kalau yang berminat pasal hibah, nak tanya pasal quotation lebih lanjut lagi, boleh direct ke saya. Kalau siapa yang tak faham ataupun kurang ada masalah dalam presentation saya, boleh direct ke saya terus, tak ada masalah. So presentation pun saya pun tak terlalu panjang, saya buat short and simple. So harap bermanfaat. So semoga enjoy. Sebelum video ni habis, saya akan letak 2-3 pamphlet mengenai hibah. So boleh review kat situ lah. Siapa yang berminat, saya yakin hibah tak terlalu mahal, dan saya yakin sangat-sangat membantu keluarga kita. Percayalah cakap saya. So kalau yang berminat nak tanya quotation, nak tanya promotion pasal hibah, boleh direct ke saya. Saya akan terang dengan lebih lanjut, dengan lebih detail. So apa-apa, jangan lupa subscribe, tekan button link di bawah untuk terus direct kepada saya. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Saya Nash daripada YEG.